Jangan silap, jangan silap kawan. Belum tentu lagi harapan si Zahid jadi kenyataan. Belum tentu lagi harapan si Zahid untuk bubar parlimen jadi kenyataan. Belum tahu, belum pasti. Kenapa belum pasti? Sebab walaupun dia merayu-rayu, kalau Agung ndak mau ndak juga, jangan kamu silap lah. Macam kacang juga, Pak. Kau tanam kacang, belum tentu yang tumbuh itu banyak kacang. Mungkin jadi satu kacang. Paling teruk, tiada kacang, kena banjir. Oke, rupa-rupanya ada 4 faktor. Kenapa Agung mungkin boleh tolak harapan terakhir Zahid Hamidi ini. Yang pertama, Perdana Menteri pada ketika ini sebenarnya dia sadar, tapi diperingatkan saja bahwa dia tidak memiliki satu parti atau gabungan parti secara solid dan kukuh. Dengan amalan sebelum ini, nasihat Perdana Menteri sudah cukup, dianggap cukup untuk mewakili kabinet tanpa perlu dipersoalkan. Tapi sekarang ini bukan begitu. Jika Perdana Menteri menasihati yang di-Pertuan Agong untuk pembubaran parlimen, ia belum tentu mewakili keseluruhan kabinet. Anggota jemaah menteri yang mewakili kerajaan belum tentu. Maka nasihat Perdana Menteri mungkin ditolak atas alasan tidak dibuat secara kolektif. Sedangkan perlembagaan memberi penekanan kepada konsep tanggung jawab bersama, seperti yang tertulis di dalam Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan. Sebab kedua ialah sebagaimana keputusan yang di-Pertuan Agong menolak nasihat pengisytiharan darurat berteraskan kepentingan awam, maka tidak mustahil nasihat Perdana Menteri untuk pembubaran parlimen juga ditolak berasaskan kepentingan awam. Mata saya selalu rusak sekarang, kena juling sudah, minta maaf. Terlalu banyak sudah membaca. Okey. Nombor 3, tindakan yang di-Pertuan Agong yang mungkin tidak membenarkan parlimen serta-merta, walaupun selepas dinasihati Perdana Menteri, tidak boleh dipersoalkan oleh mana-mana mahkamah seperti peruntukan Perkara 32. Lepas itu tindakan yang ketiga. Mana sudah yang ketiga? Saya baca dulu. Mana sudah yang ketiga? Mengulas lanjut. Faktor ketiga, tindakan yang di-Pertuan Agong yang mungkin tidak membubarkan parlimen serta-merta walaupun selepas menasihati Perdana. Itulah yang ketiga tadi. Lepas tu yang keempat, apalah kau ni? Baca pun dah pandai. Nombor 4. Mana sudah berempat ini? Aku pun dah ingat sudah lah mana nombor 4. Tapi nombor 4 mengulas lanjut perkara beliau berkata faktor keempat penolakan pembubaran disebabkan rakyat terpaksa mengundi sewaktu musim tengkujuh pada PRU sebelum urusan belanjawan negara tidak disempurnakan dengan baik oleh kerajaan, serta risiko pembaziran akibat pilihan raya tidak serentak adalah satu langkah tidak popular dan bertentangan dengan sentimen umum rakyat. Sebarang tindakan yang di-Pertuan Agong yang selari dengan kehendak rakyat sukar dipersoalkan walaupun ia kelihatan luar biasa. Maka mengambil kira 4 faktor itu, beliau menjangkakan tidak mustahil nasihat pembubaran parlimen oleh Perdana Menteri akan ditolak jika ia benar-benar berlaku. Jadi ini sebenarnya adalah suara pendapat daripada pensyarah undang-undang dan polisi di Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof. Bukan makcik di sebelah rumah, bukan juga pakcik di sebelah rumah kamu, bukan jiran-jiran yang selalu mengumpat ke bembawang ke, bukan. Tapi ini seorang profesor undang-undang. Kita jumpa lagi, bye-bye. Jangan silap. Jangan silap kawan. Belum tentu lagi harapan si Zahid jadi kenyataan. Belum tentu lagi harapan si Zahid untuk bubar parlimen jadi kenyataan. Belum tahu, belum pasti. Kenapa belum pasti? Sebab walaupun dia merayu-rayu, kalau Agung ndak mau ndak juga, jangan kamu silap lah. Macam kacang juga, Pak. Kau tanam kacang, belum tentu yang tumbuh itu banyak kacang. Mungkin jadi satu kacang. Paling teruk, tiada kacang, kena banjir. Oke, rupa-rupanya ada 4 faktor. Kenapa Agung mungkin boleh tolak
tolak harapan terakhir Zahidah Medini. Yang pertama, Perdana Menteri pada ketika ini sebenarnya dia sadar, tapi diperingatkan saja bahwa dia tidak memiliki satu parti atau gabungan parti secara solid dan kukuh. Dengan amalan sebelum ini, nasihat Perdana Menteri sudah cukup, dianggap cukup untuk mewakili kabinet tanpa perlu dipersoalkan. Tapi sekarang ini bukan begitu. Jika Perdana Menteri menasihati yang di Pertuan Agong untuk pembubaran parlimen, ia belum tentu mewakili keseluruhan kabinet. Anggota Jemaah Menteri yang mewakili kerajaan belum tentu. Maka nasihat Perdana Menteri mungkin ditolak atas alasan tidak dibuat secara kolektif. Sedangkan perlembagaan memberi penekanan kepada konsep tanggung jawab bersama, seperti yang tertulis di dalam Perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan. Sebab kedua ialah sebagaimana keputusan yang di Pertuan Agong menolak nasihat pengisytiharan darurat berteraskan kepentingan awam, maka tidak mustahil nasihat Perdana Menteri untuk pembubaran parlimen juga ditolak berasaskan kepentingan awam. Mata saya selalu rusak sekarang, kena juling sudah, minta maaf. Terlalu banyak sudah membaca. Okey. Nombor 3, tindakan yang di Pertuan Agong yang mungkin tidak membenarkan parlimen serta-merta walaupun selepas dinasihati Perdana Menteri tidak boleh dipersoalkan oleh mana-mana mahkamah seperti peruntukan Perkara 32. Lepas itu tindakan yang ketiga. Mana sudah yang ketiga? Saya baca dulu mana sudah yang ketiga? Mengulas lanjut faktor ketiga. Faktor ketiga, tindakan yang di Pertuan Agong yang mungkin tidak membubarkan parlimen serta-merta walaupun selepas menasihati Perdana. Itulah yang ketiga tadi. Lepas tu yang keempat, apalah kau ni? Baca pun dah pandai. Nombor 4. Mana sudah berempat ini? Aku pun dah ingat sudah lah mana nombor 4. Tapi nombor 4 mengulas lanjut perkara beliau berkata faktor keempat penolakan pembubaran disebabkan rakyat terpaksa mengundi sewaktu musim tengkujuh pada PRU sebelum urusan belanjawan negara tidak disempurnakan dengan baik oleh kerajaan, serta risiko pembaziran akibat pilihan raya tidak serentak adalah satu langkah tidak popular dan bertentangan dengan sentimen umum rakyat. Sebarang tindakan yang di Pertuan Agong yang selari dengan kehendak rakyat sukar dipersoalkan walaupun ia kelihatan luar biasa. Maka mengambil kira 4 faktor itu, beliau menjangkakan tidak mustahil nasihat pembubaran parlimen oleh Perdana Menteri akan ditolak jika ia benar-benar berlaku. Jadi ini sebenarnya adalah seorang pendapat, suara pendapat daripada pensyarah undang-undang dan polisi di Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof. Bukan makcik di sebelah rumah, bukan juga pakcik di sebelah rumah kamu, bukan jiran-jiran yang selalu mengumpat ke membawang ke, bukan. Tapi ini seorang profesor undang-undang. Kita jumpa lagi, bye-bye.